إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita bersua di rancangan syiar masjid yang antara lain meninjau masjid di negara Brunei Darussalam. Dan keluaran pada minggu ini kita meninjau ke Masjid Penanjung daerah Tutong. Masjid Kampung Penanjung letaknya di daerah Tutong. Sejarah pembinaan masjid di kampung ini bermula pada 1960 setelah mendapat persetujuan dari penduduk-penduduk kampung. Setelah persetujuan dari penduduk kampung, sebuah masjid telah pun dibina dengan keluasan lebar dan 35 kaki panjang. Sementara perbatu asas masjid pertama ini telah disempurnakan oleh Yang Mulia Awang Haji Ishaq bin Adam, Qadhi daerah Tutong ketika itu, iaitu pada 2 Muharram 1380 Hijriah bersamaan dengan 26 Jun 1960 Masihi. Pembinaan masjid ini terbahagi kepada dua. Pertama, pemasangan kayu-kayu dan atap diupah dengan perbelanjaan Rp1.200, sementara pekerjanya diketuai oleh Awang Udin bin Jabar. Kedua, kerja-kerja berat seperti menyimen adalah dengan cara bergotong royong oleh penduduk-penduduk kampung. Masjid pertama ini siap pembinaannya kira-kira dalam 7 bulan dan menelan belanja Rp5.146.48. Alhamdulillah, Masjid Kampung Penanjung Tutong ini telah pun didirikan pada 30 hari bulan Mac 1983 di atas bidang tanah kerajaan seluas 2,5 ekar, yang mana kedudukannya berdekatan dengan Tutong Camp. Dipahamkan bahawa masjid ini boleh menampung kira-kira 500 orang. Dan oleh kerana para jemaah di sekitar penduduk kampung ini sekian bertambah, maka masjid ini telah pun menerima beberapa penambahan bilik sembahyang, iaitu sebanyak 3 kali, dan keseluruhannya akan boleh menampung antara 800 ke 1000 orang para jemaah. Manakala perbelanjaan keseluruhannya dibiayai oleh kerajaan oleh Maha Mulia Paduka Sultan melalui Jabatan Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Anggaran perbelanjaan tersebut yang Rp686.423 dan dengan dilengkapi segala kemudahan untuk para jemaahnya. Pada 14 hari bulan Desember 1983, masjid ini mula digunakan sebagaimana mengikut arahan Jabatan Hal Ehwal Ugama, dan seterusnya digunakan dalam menunaikan sembahyang fardu maghrib jemaah. Manakala pembukaan rasminya telah diadakan pada hari Jumaat
5 hari bulan Rajab 1404 Hijriah bersamaan dengan 6 hari bulan April 1984. Masjid ini telah dibuka resmi oleh Yang Mulia Pangeran Setia Negara Pangeran Haji Muhammad Yusof bin Pangeran Haji Abdul Rahim. Alhamdulillah, masjid ini dibuka bersempena dengan pengisytiharan kemerdekaan Brunei, negara Brunei Darussalam. Sebelum masjid ini ditubuhkan ataupun dibangunkan, masjid ini adalah masjid yang kedua. Manakala masjid pertama yang telah dibangunkan oleh penduduk kampung ini, yang mana dinamakan masjid tersebut ialah Masjid Cahaya Dharma Bakti Kampung Penanjung Tutong. Pada hari Jumaat 13 hari bulan November 1959, perundingan telah diadakan bersama-sama dengan 70 orang penduduk kampung Penanjung ini bagi membincangkan untuk membina sebuah masjid bagi kegunaan jemaah dan penduduk kampung ini. Alhamdulillah, persetujuan telah diperolehi dan tapak masjid pertama itu, yaitu Masjid Cahaya Dharma Bakti Kampung Penanjung itu terletak di sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh Yang Mulia Awang Tahir bin Hussein beserta dengan waris-warisnya seluas suku Ikar. Dicadangkan keluasan penggunaan masjid tersebut ialah 30 kaki lebar kali dengan 35 kaki panjang, dengan anggaran perbelanjaannya sebanyak RM5.000 sahaja. Dan mengikut keputusan perundingan yang ahli jawatankuasa masjid tersebut, mereka telah membagikan 2 cara untuk mendapatkan kewangan untuk pembinaan masjid tersebut, yaitu pertama, dikenakan setiap penduduk yang telah bekerja sebanyak RM25 seorang. Dan cara kedua ialah ahli jawatankuasa masjid tersebut memohon kebenaran mengutip dharma bakti dari kaum muslimin dan muslimat di seluruh negara Brunei Darussalam pada masa itu. Manakala cara pembinaannya pula terbahagi kepada 2 cara. Pertama, pemasangan kayu-kayu dan atapnya diupah dengan belanja sebanyak RM1.200 diserahkan kepada satu pihak yang tertentu yang membuat, yaitu yang diketuai oleh Yang Mulia Awang Udin bin Jafar. Manakala kerja-kerja yang berat-berat seperti menyimin dan seumpamanya dilakukan secara gotong royong oleh penduduk kampung itu sendiri. Jadi sifat gotong royong yang telah wujud begitu lama masih diamalkan di kampung ini. Alhamdulillah, kerja-kerja pembinaan berjalan dengan lancar. Lebih kurang dalam 7 bulan lamanya masjid tersebut pun siap pembinaannya, dengan anggaran perbelanjaannya keseluruhannya RM5.946 dan 48 sen. Manakala keluasan yang dicadangkan dahulu diubah kepada 35 kaki lebar, 30 kaki lebar dengan 35 kaki panjang. Manakala pada 1 hari bulan Ramadan 1380 bersamaan dengan 15 hari bulan November 1961, masjid tersebut mula digunakan, dan manakala pada 17 hari bulan Desember 1961 masjid tersebut digunakan untuk bersembahyang fardu Jumat. Manakala pegawai-pegawai masjid pada masa itu, yaitu Yang Mulia
Tuan Haji Abdul Wahab bin Usman, dan dibantu oleh salah seorang guru agama sekolah di Sekolah Melayu Penanjung Tutong, iaitu Yang Mulia Cikgu Jarkasi bin Haji Yusuf. Pembukaan rasmi Masjid Cahaya Dharma Bakti Kampung Penanjung tersebut telah pun dilaksanakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Maulana Al-Sultan Sultan Omar Ali Saifuddin, yaitu ayahanda kepada Kepala Duli Yang Maha Mulia Paduka Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan adanya membangun Masjid Cahaya Dharma Bakti Kampung Penanjung itu ditubuhkan ahli jatuh kuasanya. Manakala ahli jatuh kuasanya telah pun melantik selama 7 orang untuk menghadap dan menjunjung Duli Yang Maha Mulia Maulana Al-Sultan sebagaimana berikut, yaitu Yang Mulia Cikgu Zarkasi bin Haji Yusuf, yang kedua Yang Mulia Cikgu Abdul Wahab bin Muhammad, sekarang ini dikenali sebagai Datuk Paduka Haji Abdul Wahab bin Muhammad. Yang ketiga Yang Mulia Imam Haji Abdul Wahab bin Usman. Yang keempat Yang Mulia Ahmad bin Kadi, sekarang dikenali sebagai Datuk Paduka Haji Ahmad bin Kadi. Yang kelima Yang Mulia Hasan bin Abu Bakar. Yang Mulia Haji Musa bin Idin. Dan yang ketujuh Yang Mulia Muhammad Yunus bin Abu Bakar. Dan mereka inilah yang telah menghadap dan menjunjung Duli Yang Maha Mulia Maulana Al-Sultan untuk rancangan pembukaan rasmi. Dan alhamdulillah di antara mereka tersebut masih aktif dalam mengikuti perkembangan dan mengikuti pentakmiran masjid ini pada masa ini. Berhubung dengan kegiatan takmir Masjid Kampung Penanjung bagi tahun 2000, alhamdulillah kita telah dapat menjalankan kursus dan juga bingkil. Pertama yang kami adakan ialah kursus fardu ain bagi lelaki, dan pada masa ini yang sedang berjalan ialah kursus fardu ain bagi perempuan bahagian bab tahara. Dan kita telah dapat mengkayahkan bingkil menghalusi dikir Syarafil Anam, kegiatan kanak-kanak seperti mari bercerita, mewarna, melukis, khat cantik, dan juga peraduan azan dan seumpamanya. Dan begitu juga kita tidak ketinggalan mengadakan ceramah-ceramah sempurna hari-hari kebesaran Islam, menjelis doa istighfar sempurna bulan Rajab, menjelis korban, yang mana menjelis korban di masjid ini adalah buat kali pertamanya diadakan, dan insyaAllah ia akan menjadi ketahunan bagi masjid ini. Dan menjelis doa ruas kampung, kempen kebersihan masjid, menjelis khatam Al-Quran, kegiatan membaca Al-Quran dengan tafsirnya sekali. Ini perkara yang pertama di masjid ini, terutama pada bulan Ramadan, ceramah kuliah subuh bulan Ramadan, dan juga kita telah mengadakan ceramah ataupun kuliah menjelang Ramadan di waktu maghrib. Ini bagi kita memfokuskan bahawa kita memberi pendedahan menjelangnya bulan Ramadan insyaAllah. Dan juga kita telah mengadakan majlis ta'lim hadis di samping mengadakan kelas dewasa. Begitu juga kita sebagaimana biasa pada setiap hari Jumat kita ni ada mengadakan kelas Al-Quran bagi kanak-kanak. Dan tidak ketinggalan juga kita membuatkan perancangan ini, kita mengadakan mesyuarat ahli-ahli jatuh kuasa bagi membincangkan pentakmiran yang dijalankan sepanjang tahun di masjid ini. Dan apa yang kami harapkan bahawa kegiatan-kegiatan takmir yang akan kami jalankan, sentiasa kami memohonkanlah kepada sokongan kepada para jemaah masjid ini. Dan apa yang kami
apa yang kami harapkan dan telah dapat daripada pihak-pihak Al-Jihad Kuasa dan juga sambutannya amatlah menggalakkan, dan ini kami harapkan ianya sentiasa dan diharapkan berperpanjangan. Jadi itulah saja barangkali dalam yang dapat saya sampaikan berhubung dengan perjalanan takmir Masjid Kampung Penanjung Tutung. Para penonton yang dirahmati Allah, Islam amat menggalakkan pembinaan masjid dan juga menuntut agar sentiasa diimarahkan dengan mendirikan sembahyang, zikir, majlis ilmu, i'tikaf, mengutip zakat dan seluruh kegiatan yang ma'ruf dan mendatangkan manfaat kepada Islam dan umatnya. Pada keluaran kali ini, kita berkesempatan membuat liputan mengenai aktiviti takmir Masjid Kampung Penanjung, iaitu Bengkel Dikir Syarafil Anam. Untuk itu, kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk bengkel kita pada malam ini ialah lagu Dikir Khairuman Badrus Sama. Jadi Khairuman Badrus Sama ini adalah yang nama Khairuman ini yang diperkenalkan dalam bengkel seluruh negara pada tahun 1991. Jadinya malam semalam kita ni telah pun melagukan lagu Dikir ini. Jadi untuk memperingatkan kepada para ahli sekalian, pada ayat pertama Khairuman itu disebut Khairumau. Jadi di situ adalah ada nun mati memasukkan kepada waw, bukan Khairuman. Kemudian baris kedua mim bihi, mam bihi, mam bihi, bukan man bihi. Kemudian seterusnya ada kulli abdim muznibi, ayat kedua, ya. Dalam ayat ketiga begitu juga malahu mim ada dengung di sana, mim sabdu, mim mushbihi faza ummatuhu bihi. Yang keempat may yamut fi hubbihi nalakul lal matlabi. Jadi itu lagu pertama. Jadi untuk itu cuba kita ni sama-sama melagukan lagu pertama ini. Okeylah, sedia. 1, 2, mula. Khairu mawati asyara al-musyawau fil wara man bihi ullas ura kulli abdim As-salatu ala nabi was
lagu yang pertama, lagu yang pertama. Sekarang cuba kita ikuti lagu kedua. Cuba kita lagu kedua. 1, 2, mula. Ana maftunum li tami'um fi qurbi Rabbi ajil li bi la'ala yasfu mashrabi kam syafa min musqimin kam jala min muslimin kam lahu min anumin lil fatih walil wabi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i wal habibil arabi. Kita teruskan lagu ketiga. Sedia, mula. Kam lahu min mukramat ya maulai kam ataya wafirat kam rawat anhu thiqat ya maulai kulla ilmin wajibi ni'mazakal mustafa ya maulai zulmuru'ati wal wafa fadlu ahmad ma hafa ya maulai syarqaha wal maghribi as-salatu ala nabi ya maulai wassalamu ala rasul asy-syafi'il abta'i ya maulai wal habibil arabi. Kita teruskan lagu yang keempat. 1, 2, mula. Kam bi min mula'in ghariqin fil admu'i aqluhu lamma du'i fi mahabbatihi subi ya Rasulullah
يصربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطئ والحبيب العربي. Nampaknya lagu itu mudah dan kita akan teruskan lagu yang kelima. Sedia, mula. Wa ala alamil huda Ahmad mufnil ida jud bi taslimin badalin nabil yasribi wa alaihi fasallima masa husnum fil hima au badrus sama fi bahimil ghayadi as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul الشفيع الأبطئ والحبيب العربي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pendapat saya kursus ini memang diadakan. Sebab apa? Dalam pandangan saya, sejak diadakan kursus senegeri pada tahun 91, kami ada mengikutinya. Agak banyak yang terlupa. Itulah saya rasa perlu diadakan supaya mengingati antara satu sama lain. Jadi kalau kita biarkan, takut nanti ndak pupus. Tapi takut lari wah. Lagunya tu, cara sebutannya, terutama muhrat huruf, panjang pendeknya, seboleh-bolehnya kita disempurnakan. Itulah kami memikirkan mustahak diadakan. Memang sangat baik. Kalau boleh, bukan saja masjid ini, bahkan seluruh masjid-masjid daerah Tutong harus mengadakan bingkil semacam ini supaya zikir Serapil Anam ini kita ni tegakkan di negara kita ini, Brunei Darussalam, sebagai satu wari menurun hendaknya. Itu pendapat saya. Alhamdulillah, sebagaimana bingkil yang telah dibuat adalah sangat baik. Sebab apa? Kalau tidak dibetulkan macam zikir-zikir yang dulu, banyak kesalahannya, terutama dalam segi huruf. Cuma lagunya dulu lainlah dengan sekarang ini. Sekarang ini ringkas, yang dulu panjang. So apa, saya sendiri pernah mengikut zikir ini sejak tahun 38 saya belajar. Jadi zikir dulu lain dengan sekarang ini. Dalam masjid ini telah pun diadakan belajar berdoa, telah diberi kursus dan perdu kipayah, dan perkara itu sudah pun berjalan. Dari yang akan datang insya-Allah akan diteruskan. Yang memberi kursus ialah diambil daripada guru-guru agama yang untuk membimbing pada orang-orang di sini. Alhamdulillah, demikian tadi dipaparkan aktiviti takmir Masjid Kampung Penanjung, iaitu kelas dikir Syarifil Anam yang dapat kita bawakan bagi rancangan syiar masjid keluarannya pada minggu ini. Dan